Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada hari ini Allah masih memberikan kita peluang dan kesempatan untuk kita bersama-sama mengikuti segmen Bicara Santai bersama dengan saya, yang mana video ini ditajakan khas oleh Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Ta'zim. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan tajuk Sunnah Qiyamul Lail dan tips bangun awal. Menarik tajuk ini sebab tajuk ini dia sangat berkait dengan kita pada hari ini, yang mana kita berada di dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang saya kasih sekalian, apa yang dimaksudkan dengan Qiyamul Lail? Kan kita selalu dengar mana-mana program dia akan letak tajuk program tersebut adalah Qiyamul Lail perdana, kan? Qiyamul Lail kubra dan sebagainya. Jadi yang kita nak faham adalah apa yang dimaksudkan dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ni dia bermaksud kita bangun malam. Qiyamul Lail ni bermaksud kita bangun malam. Dan dalam Quran, dalam surah Muzammil, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam, bangunlah bertahajud. Jadi ayat ini, Qiyamul Lail ini, ada yang mengatakan bahawa Qiyamul Lail ini diambil daripada perkataan tadi. Diambil daripada ayat qumil laila illa qalila. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih Allah sekalian, Qiyamul Lail, bila kita berbicara berkaitan dengan Qiyamul Lail, waktu Qiyamul Lail ini adalah waktu di mana yang pastinya yang kita tahu adalah waktu kita berada di dalam waktu yang sunyi, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala hajat. Dan sidang penonton yang saya kasih Allah sekalian, terdapat pelbagai sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan ketika malam kita berqiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya tuan-tuan, yang pertama adalah yang kita boleh hidupkan malam Qiyamul Lail adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran salah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabat khusus di dalam bulan Ramadan. Ada di kalangan para sahabat, mereka melakukan membaca Al-Quran sehingga khatam berkali-kali dalam bulan Ramadan. Maka sudah pasti kita mesti jadikan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk membaca Al-Quran, paling minima kita dapat khatam satu kali dalam bulan Ramadan. Boleh? Saya yakin tuan-tuan yang sedang menonton semua boleh melakukan membaca Al-Quran dan khatam satu kali dalam bulan Ramadan. Kerana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran ini akan datang kepada hari kiamat sebagai syafaat kepada orang yang membacanya. Antara sunnah yang kedua yang kita boleh lakukan adalah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini apa tuan-tuan? Zikir ni maksudnya kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita ni hamba yang sifatnya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, bila kita bangun qiyamul lail dalam keadaan hanya kita sahaja yang ada bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tuan-tuan, mohon dan mintalah kepada Allah dan berzikir dan berdoalah kepada Allah. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadaku di mana Tuhannya, kan, hamba bertanya di mana Tuhanku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat dekat dengan hamba-Nya. Antara amalan dan sunnah yang kita boleh lakukan juga di dalam waktu qiyamul lail, tuan-tuan dan puan-puan sedang menonton sekalian, adalah yang ketiga adalah kita bersedekah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah ni, tuan-tuan, kalau nak cerita berkaitan dengan amalan sedekah ni sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana banyak fadilat-fadilat dan kelebihan bersedekah. Tambah pula, tuan-tuan, tambah pula dalam bulan Ramadan ini, siapa yang melakukan kebaikan maka akan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda ke atas mereka. Contoh, saya sebut contoh dalam Quran, kan, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fadilat orang bersedekah ni. Allah sebut, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apa maksudnya, tuan-tuan? Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ibarat dia menanam satu benih, kemudian benih itu tumbuh dan dia menerbitkan ranting-ranting dan buah-buah tersebut. Maksudnya nak cerita bahawa ibarat kita bersedekah ni, ibaratnya adalah kita seolah-olah kita mendapat keuntungan yang lumayan kepada kita atas apa yang kita sedekah. Yang saya nak fokuskan kat sini, tuan-tuan, sedekah adalah, kenapa perlu sedekah pada waktu subuh, kan? Pada waktu qiyamul lail. Kenapa? Sebab antara amalan yang paling mulia yang kita boleh lakukan adalah kita sedekah ketika sebelum subuh, adalah banyak kita punya kelebihan yang kita perolehi, kan? Antaranya adalah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, dia akan memudahkan urusan seharian kita. Dan sedekah ini juga dia akan memberikan manfaat terbesar kepada kita. Yang kita boleh sedekahkan ketika subuh, nak sedekah dekat mana, kan? Kadang orang tanya, waktu subuh ni orang tengah tidur dan sebagainya. Mungkin kita boleh sedekahkan kepada NGO ataupun yayasan-yayasan, ataupun kita boleh transfer, kan, duit kita kepada akaun masjid dan sebagainya untuk perjalanan dakwah di luar sana, kan? Jadi ini adalah sunnah yang ketiga yang kita boleh lakukan ketika bulan Ramadan. Seterusnya, tuan-tuan, apa yang kita boleh lakukan ketika qiyamul lail ini adalah kita melakukan amalan-amalan sunat yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kita melakukan solat sunat tahajud, kan? Banyak fadilat orang yang melakukan solat tahajud ini, kan? Antaranya dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia, dan lebih-lebih lagi dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika di akhirat. Jadi, tuan-tuan, sebenarnya banyak amalan-amalan yang kita boleh lakukan ketika qiyamul lail, kan? Banyak yang kita boleh lakukan. Cuma atas diri kita sama ada kita nak lakukan ataupun tidak melakukan. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya tidak semestinya, kan, kadang-kadang orang dia bangun qiyamul lail ni, apa yang dia faham adalah dia bangun kemudian dia solat sunat. Ya, betul. Sebenarnya qiyamul lail, kita menghidupkan malam, tidak dia tertumpu kepada satu ibadat sunat, satu ibadat seperti solat sunat. Sebenarnya kalau kita bangun qiyamul lail, kita pun boleh melakukan ibadat lain. Contohnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun sebahagian daripada menghidupkan malam. Hatta kita berzikir dan berdoa pun dikira sebagai menghidupkan malam. Jadi anda boleh pilih apa amalan dan sunnah-sunnah yang anda boleh lakukan ketika anda bangun qiyamul lail, khusus dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan yang saya kasihi Allah sekalian, sedia penonton yang saya kasihi Allah sekalian, seterusnya adalah bagaimana tips untuk bangun awal. Bagaimana tips untuk
bangun awal. Ada sebahagian kita, dia nak bangun awal, dia beli jam loceng yang bunyi kring kan, dia letak dekat sebelah telinga dia. Dan ada juga dia nak bangun awal, dia set alarm dekat telefonnya, dia letak di sebelah bantal dia. Dan apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, tips bangun awal ni apa yang dilakukan oleh ulama. Dalam kitab Safinatun Najah kan, saya mengambil amalan ini. Antara tips bangun awal khusus dalam bulan Ramadan ini, yang pertama tuan-tuan adalah baca doa sebelum tidur. Apa dia? Baca doa sebelum tidur. Apa doa sebelum tidur? Allahumma bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian yang kedua apa dia tuan-tuan? Yang kedua, kita tetapkan niat dan keazaman untuk bangun pagi. Kita letakkan niat, tetapkan niat, ya Allah, kita sebut dalam hati kita, ya Allah, aku nak bangun pagi esok pada jam sekian-sekian-sekian. Contoh, dalam bulan Ramadan ni kan kita nak bangun untuk qiyamul lail kan. Kita letak pada jam 4 pagi. Kita kata, ya Allah, aku nak bangun pukul 4 pagi. Letakkan niat dan keazaman yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, ini saya ambil amalan yang dilakukan oleh ulama, iaitu kita baca ayat 107 sehingga ayat 110 dalam surah Al-Kahfi. Jadi tuan-tuan nanti buka Al-Quran, buka ayat yang ke-107 sehingga ayat 110 di dalam surah Al-Kahfi, kemudian tuan-tuan baca sebelum tuan-tuan nak tidur. InsyaAllah tuan-tuan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun pagi untuk melakukan amal-amalan sunat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya rasa itu saja yang saya boleh kongsikan tuan-tuan sempena bicara santai bulan Ramadan pada tahun ini. Saya doakan semua dalam keadaan baik dan sihat sejahtera, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.